Okay. So kalau macam information asymmetries ini, so bila mana contohnya agent ada more information daripada principals, maksudnya franchisee ada information yang lagi banyak daripada principals, apa yang terjadi ialah dia akan jadi satu ancaman sebenarnya. Maksud information asymmetries ni, franchisee ada lebih banyak information daripada principal. Contohnya katakanlah agent ni tahu kat mana ataupun supplier yang boleh supply barang yang murah. Okey. Dan dia menggunakan maklumat tersebut untuk kepentingan dia punya bisnes sahaja. So apa yang terjadi ialah bila berlakunya isu sebegitu, bila berlakunya isu-isu yang sebegitu, dia akan memberi ancamanlah kepada principals. Okay, sebab tak semestinya maklumat yang didapat tu, contohnya bahan ataupun raw materials yang murah, dia berkualiti. Jadi dia akan memberi harms, dia akan mengancam the principal's interest lah. Okay. Kemudian dia akan memberi risk kepada franchisor juga. Okay. Contoh dia akan memberi, macam mana dia boleh memberi risk kepada franchisor, di mana katakanlah agent ni menggunakan maklumat tersebut untuk kepentingan diri sendiri. So katakanlah berlaku sesuatu, contohnya barang yang tak berkualiti tu akan memberi impact kepada kualiti makanan dan sebagainya. So dia akan, katakanlah berlakunya keracunan makanan dan sebagainya, dia akan memberi impak kepada nama franchisor tersebut. Okay, bukannya nama branch franchisee, tak. Dia akan memberi impak kepada nama franchisor tersebut. Sebab kita menggunakan trademark, copyright, business system yang diintroducekan oleh franchisor. Okay, so inilah dia. Kalau contohnya asymmetries ni, apa yang berlaku ialah inilah. Okay, information asymmetries sebab natijah, kesannya daripada berlaku information asymmetries adalah disebabkan oleh satu, moral hazard, yang kedua adalah own self interest. Okay, yang ini dia moral hazard ni maksudnya individuals, biasanya inilah agent lah. Agent, okay, dia akan menggunakan firm resource, sumber-sumber syarikat untuk kepentingan lain ataupun untuk misappropriate, maksudnya tidak menggunakan sumber-sumber di dalam syarikat dengan betul. Okay, untuk kegunaan sendiri dan sebagainya, untuk penggunaan sendiri, bukannya untuk syarikat lah. Okay, untuk kegunaan syarikat. Okay, yang kedua ialah kenapa information asymmetries ni berlaku disebabkan oleh adverse selection. Apa yang maksudnya adverse selection ialah, adverse selection ini ialah berlaku disebabkan oleh franchisor itu sendiri silap memilih individuals yang dilantik sebagai franchisee. Maksudnya franchisor tu salah pilih orang pada permulaannya. Sebelum dia sign agreement tu, dia salah pilih orang. Dan jadi bila dah sign agreement, apa yang berlaku ialah kita dah tak boleh ubah benda tu. Kita dah tak boleh patah balik sebab agreement dah sign, kan. So jadinya dia berlakunya adverse selection ni sebab at the first place kita dah melantik orang yang salah. Jadi bila dah melantik orang yang salah, orang yang tidak berkaliber, so this is the kesan lah. Okay, kesan, the effect that we gain disebabkan oleh kita salah memilih calon untuk dilantik sebagai franchisee. Okay, bila moral hazard ni, maksudnya penggunaan menyalahgunakan sumber-sumber syarikat. So apa yang berlaku ialah dia ada tendensi lah, bila menyalahgunakan sumber-sumber syarikat, dia ada ni lah yang kita panggil sebagai own self interest. Maksudnya menggunakan sumber tersebut untuk kepentingan diri sendiri, objektif sendiri. Jadi macam mana nak overcome masalah ini daripada berlaku ialah, yang pertama, dia ada menyarankan bahawa untuk monitor the actions of agent. Maksudnya kalau dekat sini principals kena monitor action the agent lah. So maksudnya franchisor kena monitor setiap tindakan yang dilakukan oleh agent. Dan yang kedua ialah dia mencadangkan
untuk deploy incentive mechanism. So maksudnya dia memberi motivasi kepada franchisor ni hendaklah memberi motivasi kepada franchisee dengan cara memberikan insentif. Memberikan insentif dalam bentuk form of outcome based compensation. So maksudnya katakanlah you perform, okay, you perform satu-satu ada achievement, contohnya profit ataupun sales. Okay, sales jualan, okay, sales jualan yang dilakukan oleh franchisee every year meningkat. So franchisor dicadangkan untuk memberi insentif, okay, untuk memberi insentif kepada franchisee lah supaya ni kita panggil sebagai part of the motivation lah, supaya mereka ada motivation to perform better. Okay, so monitor the actions of agent ni dia boleh untuk buat. However, dia ada sedikit constraint, ada halangan, okay, ada masalah sikit. Sebabnya normally franchisor ini ataupun yelah, sebabnya franchisee ni, kalau contoh franchisee 1-2 tak apa. Tapi kalau macam contohnya katakanlah you punya franchisee ramai, contoh macam McDonald's, kita ada beratus-ratus cawangan, Mary Brown, kita ada apa lagi, Tila dan sebagainya. We have lots of branch, okay. Dari segi monitoring tu, kalau monitor setakat 1-2 cawangan tak ada masalah. But if you have lots of branch, dia akan ada limited of time lah, limited of time in monitoring and creating system of monitoring tu. Sebab contohnya satu, kalau katakanlah you nak pergi daripada satu branch ke branch yang lain, first dia limited of time. Yang kedua, katakanlah you nak create system of the monitoring pun you need lots of cost. You kena keluarkan satu cost yang banyak. Okay, satu cost yang banyak untuk implement the monitoring system. Okay, itu halangan-halangan lah kalau you nak buat monitor kalau you nak buat monitor the actions of agent. Okay, alright. So the next one ialah resource scarcity theory. Resource scarcity theory ni kalau you tengok scarcity. Scarcity ni maksudnya apa? Maksudnya kekurangan. Okay, kekangan. Okay. Dia macam resource scarcity theory ini ialah teori apa ni? Kekangan sumber. Okay, teori yang melibatkan kekangan sumber. Okay, so normally apa dekat sini ialah kenapa pada asalnya kita ini teori kekangan ni, okay, scarcity ni, kekurangan ni biasanya kita akan tengok dari segi modal, okay, dari segi resources, sumber, dan juga dari segi financial. Okay, dari segi modal lah, financial sama je lah. Okay, dan satu lagi, okay, satu lagi kalau awak tengok okay, dekat sini, kenapa tercetusnya idea untuk memperkenalkan sistem franchise ialah selain daripada modal dan juga sumber, orang menggunakan konsep franchise ni untuk mendapatkan, dia introduce, okay, orang menggunakan konsep franchise ini untuk dapatkan, disebabkan oleh kekurangan sumber dari segi managerial expertise, okay, kekurangan sumber dari segi management dan juga market knowledge. Okey, jadi apa yang berlaku bila mana dia mengubah bisnes daripada independent business. Okey, pada asalnya setiap satu bisnes itu dia berasal daripada independent business. Okey, bisnes tunggal, bisnes kita sendiri. Kenapa dia mengubah independent business kepada franchise franchise business system? Why? Okey, kenapa? Disebabkan oleh bila kekurangan managerial, bila kekurangan market knowledge, bila kekurangan modal, bila kekurangan sumber, franchise business ini membantu kita untuk dapatkan managerial expertise, market knowledge dan juga financial. How? Okay, untuk mengatasi financial constraint, halangan di dalam financial, katakanlah kita menukarkan bisnes kita daripada independent business kepada franchise business, kita akan dapat mengatasi masalah financial constraint ni. Bagaimana? Disebabkan oleh bila mana kita menukar bisnes kita daripada independent business kepada franchise business
kita akan kenakan franchisee beberapa jenis fee. Okey, beberapa jenis fees, yuran. Jadi, yuran itu dapat membantu kita encounter balik masalah financial. Kita boleh gunakan, okey, fees yang dibayar oleh franchisee, okey, untuk memulihkan balik masalah kewangan yang kita alami. Dan kemudian, franchisee juga akan membayar kita royalty. Dan royalty ini akan membantu kita memulihkan, kita rolling balik duit tu, memulihkan bisnes kita dengan fees dan royalty yang dibayar oleh franchisee. Sebab tu orang nak tukar bisnes daripada independent business kepada franchise business system. Sebab ni dia nak memulihkan kekurangan sumber yang dihadapi. Okey, mungkin persoalan daripada awak juga. Okey, macam mana managerial expertise, kekurangan sumber dari segi managerial expertise ini dapat membantu. Okey, franchise business system ni dapat membantu masalah dari segi managerial expertise. Okey, contohnya, katakanlah kan, okey, franchisee yang nak join awak, okey, maksudnya franchisee yang berminat untuk join franchisor business system, biasanya normally dia orang adalah pesara ataupun pesara awal daripada pelbagai bidang. Contohnya dari segi marketing. Contohnya dia pada asalnya dulu bekerja sebagai dalam marketing department, marketing senior manager dan sebagainya, ataupun account senior manager dan sebagainya. Jadi bila mana dia sudah tidak bekerja lagi ataupun berminat, okey, bersara awal, berminat untuk mengisi masa lapang contohnya, ataupun berminat untuk berniaga menggunakan konsep franchise, dia join awak as a franchisee. Jadi kita boleh menggunakan, maksudnya bukanlah menggunakan, kita boleh menggunakan knowledge yang ada pada franchisee kita untuk mereka membantu kita menyumbangkan idea dari segi management. Okey, maksudnya kita tak tahu pada asalnya management, konsep management pada asalnya sebelum ni. Tapi dengan kehadiran franchisee yang berpengalaman daripada berlatar belakangkan industri yang daripada pelbagai department, dia membantu kita lah, okey, membantu kita dari segi management lah, managerial expertise, sebab dia ada pengalaman-pengalaman lain sebelum ini. Okey, dan juga market knowledge. Contohnya dia sebelum ini bekerja dalam marketing department. Okey, kita pada asalnya kita tak tahu macam mana nak mempromosikan kita punya produk dan sebagainya. Mungkin dengan kehadiran franchisee itu membantu kita lah, okey, mengurangkan sumber resources of the knowledge yang sebelum ni kita tidak ada. Okey, kemudian dia maksudnya dengan talent-talent yang ada daripada franchisee kita ni, kita dapat membantulah, okey, yang mana knowledge yang kita tak cukup tu kita cuba untuk memperbaikinya. Okey, kemudian kita ada capital theory. Okey, capital theory ni maksudnya teori modal lah. Okey, teori modal. Okey, teori modal ini, the capital market imperfections argument is among the earliest explanations of the franchising. Okey, dia sebenarnya teori modal ni tak ada benda lain. Dia is all about modal lah, capital. Capital yang biasanya, okey, kenapa orang introduce? Kenapa sesebuah independent business ini bertindak untuk memperkenalkan franchise business system? Okey, sama juga macam teori resource scarcity theory tadi, disebabkan oleh ini. Okey, kekurangan modal. Okey. Kerana teori modal inilah, kalau kita translate ni teori modal. Kerana kekurangan sumber lah, okey, mereka mengubah kerana kekurangan modal. Okey, kerana kekurangan modal, okey, disebabkan oleh kekurangan modal lah, mereka bertindak untuk menukar daripada independent business kepada franchise business system. Okey, disebabkan oleh dia nak dapatkan balik modal, dia nak dapatkan balik duit, nak rolling balik duit. Rolling duit daripada mana? Macam saya cakap sebelum ni, daripada fees yang kita kenakan daripada kepada franchisee dan juga daripada royalty yang franchisee bayar. So maksudnya kat mana kat mana capital yang kita tak cukup sebelum ni, kita boleh menggunakan royalty dan fees itu untuk rolling balik kita punya modal. Okey. So kalau awak tengok sebenarnya ada dalam textbook awak lah. Okey, dalam textbook awak, kalau dalam textbook saya ni muka surat 19, okey, dia ada dalam muka surat 19. Okey, dia kata dekat sini capital theory ini ada
sebenarnya ada 9 advantage. Okey, kalau awak tengok muka surat 19, dia ada nyatakan dekat situ